Berikut dipersilakan Yang Berhormat Jempol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani. Sebelum itu Datuk Yang Dipertua, saya beri kesempatan untuk mengalu-alukan kesampaian Awang Jompo ke persidangan kita pada hari ini. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Dipertua kerana memberi ruang kepada Jempol untuk membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun pada 13 Oktober 2023 bertemakan Reformasi Ekonomi Memperkasa Rakyat dengan peruntukan RM393.8 bilion dengan belanja mengurus RM303.8 bilion, belanja pembangunan 90 bilion dan simpanan luar jangka RM2 bilion. Tahniah Jempol mengucapkan kepada Yang Amat Berhormat Tambun kerana membentangkan belanjawan dengan peruntukan terbesar. Belanjawan ini memperlihatkan inisiatif dan kesungguhan kerajaan dalam melaksanakan agenda gagasan ekonomi madani dan menyantuni rakyat yang terkesan akibat ekonomi dunia dan juga suasana geopolitik yang tidak menentu pada hari ini. Sudah semestinya lah kita bersyukur dengan apa yang boleh kita lakukan oleh pihak kerajaan pada hari ini. Datuk Yang Dipertua, saya juga menyentuh tentang jaringan lebuh raya alternatif dan mempertingkatkan potensi ekonomi wilayah. Jempol amat bersetuju dengan ucapan Yang Amat Berhormat Tambun bahawa jaringan jalan raya yang baik akan melonjakkan pembangunan zon eksklusif yang baru dan memberi manfaat kepada kawasan berhampiran. Akses jaringan jalan yang baik memudahkan pergerakan rakyat di samping melancarkan aktiviti para pedagang dan menjana ekonomi setempat. Dalam perbahasan Belanjawan 2023 dan perbahasan kajian separuh pengal RMK12, Jempol mencadangkan keperluan lebuh raya baru dengan nama Lebuh Raya Madani Seremban Jempol untuk menyuraikan kesesakan trafik laluan Seremban, Kuala Pilah dan juga Jempol dan juga menjadi pemangkin pembangunan ekonomi di wilayah Negeri Sembilan Timur yang bersempadanan dengan Negeri Pahang dan juga insya-Allah jika yang menjadi kenyataan sebagai lebuh raya alternatif kedua untuk penduduk daripada negeri-negeri pantai timur ke Lembah Kelang sekaligus memendekkan masa perjalanan. Jempol mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tambun kerana telah mengumumkan cadangan pembinaan lebuh raya madani Seremban Jempol semasa lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Jempol pada 27 Julai 2023. Saya mewakili Datuk Yang Dipertua, mewakili rakyat Jempol memohon agar kerajaan dapat menyegerakan pelaksanaan lebuh raya madani Seremban Jempol ini. Khususnya saya fokus kepada perkhidmatan kesihatan iaitu naik taraf Hospital Jempol kepada Hospital Pakar Minor. Datuk Yang Dipertua, Kementerian Kesihatan Malaysia menerima peruntukan RM41.2 bilion iaitu peningkatan sebanyak RM4.9 bilion berbanding peruntukan pada tahun 2023. Jumlah peruntukan ini adalah wajar memandangkan Malaysia masih belum memenuhi nisbah seorang doktor kepada 400 pesakit. Oleh demikian, ketercapaian kemudahan kesihatan perlu ditingkatkan bagi menyurai kesesakan pesakit. Dalam kertas putih kesihatan yang baru dibentang tempoh hari, Kementerian Kesihatan Malaysia ada menggariskan tonggak satu iaitu mentransformasi penyampaian perkhidmatan kesihatan dengan subtajuk mengoptimumkan perkhidmatan penjagaan hospital bagi memastikan perkhidmatan kesihatan ditambah baik untuk keselesaan rakyat. Dalam isu ini, saya fokus kepada Hospital Jempol yang dibina pada tahun 2005 atas kategori hospital moden dengan kapasiti 104 katil, 4 katil unit rawatan rapi ICU dan juga Dewan Bedah 2 katil yang boleh
yang memberi perkhidmatan kesihatan kepada 155,000 orang penduduk di Parlimen Jempol. Berdasarkan lawatan saya baru-baru ini ke Hospital Jempol, saya mendapati beberapa peralatan canggih telah dibekalkan seperti mesin laser mata, mesin stress test dan juga X-ray digital. Terima kasih kepada pihak Kementerian Kesihatan. Melihat kepada latar belakang Hospital Jempol yang moden dan dilengkapi dengan peralatan canggih, seharusnya ia diurus oleh doktor pakar sepenuh masa. Dengan kekurangan doktor pakar di Hospital Jempol, banyak kes terpaksa dirujuk ke Hospital Pakar Tuanku Ampan Najihah Kuala Pilah. Dalam perbahasan sebelum ini, saya telah mencadangkan Hospital Jempol dinaik taraf menjadi hospital pakar minor untuk keboleh capaian perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dan juga menyeluruh untuk penduduk Jempol dan dapat mengurangkan kesesakan pesakit di Hospital Pakar Tuanku Ampan Najihah Kuala Pilah yang sebahagian besar pesakitnya adalah daripada Hospital Jempol yang dirujuk ke sana. Apakah status permohonan naik taraf tersebut? Datuk Yang Dipertua, seterusnya sektor perladangan dan juga komoditi, harga lantai getah. Datuk Yang Dipertua, semasa membahaskan Belanjawan 2023 dahulu, saya dan beberapa orang ahli parlimen yang lain telah membangkitkan harga lantai getah dengan mencadangkan harga getah dinaikkan daripada RM2.50 kepada RM3. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tambun kerana mempertimbangkan cadangan tersebut dengan menetapkan insentif pengeluaran getah IPG, iaitu harga lantai dinaikkan daripada RM2.50 kepada RM2.70 sekilogram. Alhamdulillah, dalam pembentangan belanjawan baru ini, Yang Amat Berhormat Tambun begitu prihatin di atas keluhan para pekebun getah dengan menaikkan para harga lantai getah daripada RM2.70 kepada sebelum ini kepada RM3 sekilogram dengan peruntukan RM400. Jadi pada tahun lepas saya bahaskan RM2.50. Naik RM2.70 dan alhamdulillah sekarang telah sampai kepada RM3. Mudah-mudahan dengan keprihatinan Yang Amat Tambun, insya-Allah kita akan terus melihat dari semasa ke semasa dan memperjuangkan supaya harga lantai getah ini dapat kita naikkan sesuai dengan keadaan ekonomi negara. Kenaikan harga lantai getah ini sudah pasti dapat meringankan beban para pekebun kecil getah di seluruh negara. Datuk Yang Dipertua, seterusnya saya fokus kepada komuniti Felda, tanah rancangan Felda. Seterusnya saya menyentuh kelompok komuniti yang besar ini, iaitu peneroka Felda, berjumlah di seluruh negara kita 112,63,500 orang di seluruh negara, di 317 skim tanah rancangan Felda di seluruh negara. Di Parlimen Jempol saja terdapat 28 skim tanah rancangan Felda daripada 49 skim tanah rancangan Felda di Negeri Sembilan. Saya fokus kepada hasil sumbangan peneroka Felda kepada ekonomi negara. Datuk Yang Dipertua, saya dapat maklumat daripada Felda bahawa sumbangan hasil peneroka seluruh Malaysia untuk pendapatan negara berjumlah RM7 bilion bagi tahun 2023 setakat hari ini. Ini menunjukkan bahawa hasil perladangan peneroka Felda antara penyumbangan besar dalam KDNK negara. Itu Jempol berpandangan mencadangkan supaya dibuat pelarasan pendapatan minimum peneroka Felda RM1,500. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, saya fokus kepada pendapatan purata peneroka Felda setiap bulan. Difahamkan pendapatan purata peneroka kita setelah ditolak kos buruh, baja, kos pengurusan dan sebagainya adalah sekitar RM1,200 bersih sebulan. Ini jauh lebih rendah daripada pelaksanaan gaji minimum RM1,500. Jempol mencadangkan sudah sampai masanya kerajaan bertindak secara proaktif dengan menyelaraskan purata pendapatan peneroka minimum RM1,500 sebulan sesuai dengan dasar gaji minima negara dengan kos sara hidup yang semakin meningkat.
Datuk Yang Dipertua, implikasi keuangan bagi pelarasan pendapatan 112,063,500 orang peneroka sekiranya dengan penambahan RM300 sebulan oleh pihak kerajaan adalah dianggarkan berjumlah RM405 juta setahun. Pelarasan ini amat perlu bagi meringankan beban hidup masyarakat peneroka Felda. Saya ingin juga apa pandangan pihak kerajaan berhubung dengan perkara ini. Seterusnya, masih lagi berkisar di kalangan ataupun di bawah tajuk Felda, iaitu subsidi baja Felda. Datuk Yang Dipertua, selain isu pendapatan bulanan peneroka, saya juga ingin menyentuh isu subsidi baja kepada peneroka Felda. Saya dimaklumkan bahawa golongan peneroka Felda belum pernah mendapat subsidi baja berbanding agensi-agensi lain di bawah sektor perdagangan dan juga komoditi. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, dalam menjalankan aktiviti perdagangan, jumlah perbelanjaan membeli baja bagi seorang peneroka atau setiap peneroka adalah lebih kurang 8,500 setahun. Secara kiraan kasar, anggaran perbelanjaan bagi belian baja peneroka di seluruh negara adalah sekitar 957 juta untuk kawasan ladang seluas 480,000 hektar di seluruh negara. Dengan sumbangan hasil peneroka berjumlah RM7 bilion kepada pendapatan negara, Jempol mencadangkan pihak kerajaan mempertimbangkan subsidi baja sekurang-kurangnya 30% kepada peneroka Felda. Sekiranya subsidi baja ini dapat dilaksanakan, implikasi keuangannya adalah sekitar RM287 juta setahun. Jempol mohon juga maklum balas daripada pihak kerajaan berhubung cadang ini. Seterusnya, masih lagi di Felda, iaitu perumahan generasi baru Felda. Jempol menyokong penuh hasrat Felda menyediakan lot-lot kosong kepada generasi baru di tanah rancangan Felda untuk membina rumah. Memandangkan sebahagian besar generasi baru yang menetap di kawasan Felda ini tidak mempunyai pendapatan tetap, Jempol mencadangkan agar mereka diberi bantuan pinjaman perumahan dan kemudahan pembiayaan bagi mereka membina rumah pertama di kawasan Felda. Apakah langkah yang diambil oleh pihak kerajaan berhubung perkara tersebut? Seterusnya, masih juga lagi di Felda, iaitu perumahan kaki tangan Felda. Saya fokus kepada Felda yang ramai juga rakan-rakan ahli parlimen mewakili kawasan Felda. Tak apalah, saya wakil kawan-kawan semualah, para sahabat pada pagi ini. Iaitu kita tidak lupa juga kepada perumahan kaki tangan Felda juga. Iaitu yang dibina seawal tahun 1959 hingga 2014 yang berjumlah 2,010 unit yang rata-rata diperbuat daripada kayu. Ini rumah kaki tangan Felda. Jadi rata-rata pada hari ini keadaan fizikal rumah ini agak uzur dengan lantai kayu yang telah reput dan berlubang serta atap yang bocor. Ini melibatkan kos penyelenggaraan yang tinggi. Jempol memikirkan sudah sampai masanya rumah yang uzur ini dibina baru untuk memberi kemudahan dan keselesaan kepada kaki tangan Felda. Jadi generasi baru pun kita jaga, yang lama pegawai pun ataupun kaki tangan Felda juga kita bagi perhatian serius. Jempol mohon pandangan daripada pihak kerajaan berhubung dengan cadangan dari Jempol ini. Datuk Yang Dipertua, sesungguhnya berkaitan dengan gangguan bekalan air. Jempol menyambut baik usaha kerajaan perpaduan yang berikrar bahawa isu bekalan air bersih harus dinoktahkan dengan sejumlah RM1.1 bilion disediakan bagi melaksanakan penyelesaian isu bekalan air. Gangguan bekalan air ini sering berlaku, berpunca dari pipe lama yang sering bocor ataupun pecah, dan ada yang telah berusia 35 tahun dan juga 40 tahun ke atas. Ini menyebabkan tekanan air rendah dan kadar air tidak berhasil yang tinggi dan mengakibatkan pembaziran air. Di Parlimen Jempol, gangguan bekalan air sering berlaku di kawasan rancangan Felda, di zon Raja Alias, zon Seting Hill Complex,
zon Palung dan juga di kawasan kampung tradisi akibat daripada pipe yang pecah dan juga yang telah berusia 35 tahun ke atas. Saya memohon perhatian kerajaan menggantikan pipe-pipe lama di kawasan Jempol tersebut bagi memastikan bekalan air yang efisien di samping mengurangkan kadar air tidak berhasil yang tinggi. Apakah tindakan yang boleh diambil oleh pihak kerajaan berbum perkara ini? Dan akhirnya Datuk Ibu Tua Jempol di kesempatan ini saya mewakili warga Jempol mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana telah meluluskan beberapa projek di bawah rancang Malaysia ke-12 ini, antaranya membina balai bomba dan penyelamat di Palung 6, Lifelda Palung 6, projek perumahan rakyat di Kampung Seting Tengah, projek membina jalan luar bandar dan dari Kampung Gadis melalui Kampung Sungai Kelai ke Felda Palung, membina baru seperti yang diumumkan baru-baru ini oleh Yang Berhormat Tambun, membina baru Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Jempol di Bandar Seri Jempol dan juga meluluskan bekalan air bersih luar bandar kepada 5 kampung orang asli di Jempol, iaitu Kampung Sungai Kelebang, Kampung Jeram Padang, Kampung Sungai Raya, Kampung Sungai Temarum dan Kampung Lubuk Tenggalan. Dan akhir sekali Datuk Ibu Tua, akhir sekali saya ingin juga menyatakan sokongan dan solidariti Jempol bersama Palestin dan berharap agar bantuan kemanusiaan segera dapat disalurkan kepada rakyat Palestin yang amat menyedihkan sebagaimana yang kita lihat setiap hari. Syabas diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Tambun yang teguh menyatakan pendirian tegas Malaysia bersama Palestin dalam Perhimpunan Malaysia bersama Palestin di Stadium Aziata Arena Bukit Jalil pada malam tadi. Tahniah. Terima kasih Datuk Yang Dipertua Jempol mohon menyokong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jempol.